Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi sekali untuk sesi pembelajaran lah. Okay, PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay. So harap yang latihan yang lepas-lepas semua ada buat ni, walaupun majoritinya masih lagi belum hantar tugasan yang cikgu beri. Okay. Jadi dimohon bersama supaya semua dapat buat latihan tugasan yang diberikan. Okay. Sebab apa? Okay. Sebab dah 3 bab. Okay. 3 bab ni maksudnya kalau bab yang depan maksudnya asas lah. Okay. Asas kepada bab-bab yang berikut. Okay. Kalau tunggu bersemuka sekolah baru belajar, rasanya untuk susah lah. Okay, susah. Okay, terima kasih banyak-banyak yang sudah hantar tugasan walaupun salah. Okay, kebanyakannya cikgu betulkan lah. Okay, cikgu reply balik yang hantar tu, cikgu reply balik. Kalau yang salah, cikgu minta betulkan, cikgu tunjuk pembetulan. Okay, itu kalau yang hantar yang ada jalan kerja lah. Okay, kalau yang hantar sekadar hantar jawapan, tulis soalan, salin jawapan, itu biasanya cikgu tak tahu nak buat apa lah. Cikgu bagi tahu balik dia mana jalan kerja. So macam kononnya macam mau buat balik lah kan, tapi tidak juga. Tapi okey lah, sekurang-kurangnya adalah hantar. Okay, so hari ini kita cuba habiskan bab 3. Okay, minggu depan cuti. So bab 3.2 standard kandungan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay, sebelum ni kita sudah lihat 3.2.4 menentukan kuasa 3. Ini menentukan punca kuasa 3. Okay, menentukan kuasa 3 macam mana? Okay, menentukan kuasa 3 ialah berapa nilainya. Contoh hari itu kita buat 2 kuasa 3. Okay, berapa jawapan 2 kuasa 3? Okay, ni contoh 2 kuasa 3 sama dengan berapa? 2 kali 3. Okay, ini yang ramai buat kebiasaan kesilapan ini. Dia buat 2 kuasa 3, dia buat 2 kali 3, lepas tu sama dengan 6. Okay, ini adalah salah. Okay, salah. So sepatutnya 2 kuasa 3 tu ialah 2 darab 2 darab 2. Okay, sama dengan 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. So sama dengan 8. Okay, so ini hati-hati ini menentukan kuasa 3. Sekarang kita tengok menentukan punca kuasa 3. Okay, macam mana nak tentukan kuasa 3, punca kuasa 3? Okay, cikgu tidak mahu kamu terus direct calculator. Ini tanpa calculator, dia suruh tanpa calculator ya. Tanpa calculator. Okay, so maksudnya apa dia buat? Kalau guna calculator, punca kuasa 3 64. Punca kuasa 3 mana? Ini yang kuning, shift. Punca kuasa 3 64. Dapat jawapan 4. Okay, cikgu tidak mahu kamu buat sama dengan 64. Okay, ramai buat. Kalau latihan dia hantar yang ini, dia terus hantar sama dengan 64. Okay, dia pun hantar dengan cikgu. Cikgu pun bagi tahu mana jalan kerja. Lepas tu diam-diam. Okey, ini dia bilang tanpa kalkulator. Yang ini jawapan ni
Sorry, bukan 64 64 saja kan. Ini menggunakan kalkulator. Bila tanpa kalkulator, maksudnya mesti ada jalan kerja. Boleh faham okay, tengok macam mana buat kalau menggunakan tanpa menggunakan kalkulator. Dia bilang tanpa. Okay, tanpa kalkulator. So apa kena buat? Okay, so 64 kita akan guna kaedah pemfaktoran perdana. Okey, kita guna kaedah pemfaktoran perdana. Pemfaktoran perdana ni macam mana? Masih ingat guna pokok faktor kan? Okey, ingat pemfaktoran perdana mesti guna kita bahagi dengan nombor perdana. Nombor perdana apa? 2. Kecil sikit. Nombor perdana ni apa? 2. Lepas tu lagi 3, 5, 7, 11 13 dan seterusnya lah. Okey. Okey, so ya ini kita bahagi dengan yang ini. Guna rajah pokok. Okey, pokok faktor maksudnya mulakan dengan 64. Okey, 64. So 64 apa kena buat? Bahagi dengan genap. Dia genap kan? Okey, dia genap. Kalau genap bahagi dengan 2. Okey. Bahagi 2. Berapa bagi 2? Okey, 64 bagi 2. Ini kita boleh guna kalkulator. Tapi kena ada tulis jalan kerja dia. 64 bagi 2. Kita ini sih kita guna kalkulator kan? 64 bagi 2 dapat berapa? 32. 2 turun. Ini genap bahagi 2. Berapa? Guna kalkulator. Walaupun dia bilang tanpa kalkulator, tapi kita guna untuk membantu pengiraan, untuk bantu buat jalan kerja. So 32 bahagi 2 dapat 16. Masih genap. 16 masih genap. Ni turun sifir 2. Yang 2 yang sudah perdana turun saja. Turun. Ini bagi 2. 16 bagi 2 dapat berapa? 16 bagi 2 dapat 8. So tulislah 8. Masih genap. Turun lagi 2. Ni bagi 2 dapat 4. Masih genap. Kita turun lagi 2, 4 bagi 2 dapat 2. So sampai semua yang di bawah ni jadi perdana. Sekarang sudah semua jadi perdana. Bila jadi perdana, kita kena kumpulkan kepada 3. Kenapa 3? Sebab dia punca kuasa 3. So mana yang 3-nya? Ini 3. 1, 2, 3. So maksudnya ialah 64 ialah ni 64 64 ialah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa sudah? Kali 2. Bismillah. Tak cantik.
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ialah 64. Okey, bila kumpul kepada 3 kumpulan, kita akan dapat berapa? Ini kan, ini 1, ini 1. Nah, 3 kumpulan sama kan? So dia akan jadi sama dengan, ini apa jawapan? 2 kali 2 4. Maksudnya kali 4 kali 4. Tengok, maksudnya sekarang 64 ialah 4 kuasa 3. 64 ialah 4 kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 64, maka punca kuasa 3 64 sama dengan 4. Okey, boleh? Ini jawapan dia. Okey, so sama juga dengan B lah. Tengok contoh B. Okey, tengok contoh yang B 216. Okey, benda yang sama saja. Okey, B 216, benda yang sama. So 216, tulis 216. Okey, genap bagi 2. Berapa 216 bagi 2? 216 bagi 2. Ingat, kita bagi sampai semua jadi perdana. Dapat 108. Masih genap bagi 2. Ini untuk ini yang ini turun saja. Ini bagi 2. Bagi 2. Dapat berapa? 108 bagi 2. 108 bagi 2 sama dengan 54. Okey, genap lagi, bagi 2 lagi. Okey, 54 bahagi 2 dapat 27. So sini turun 2. Sini turun 2. Sini bahagi 2 dapat berapa tadi? 27. Okey, so sekarang ini 2 2 2. Ini ganjil. Bila ganjil tidak boleh lagi bagi 2, kena bagi dengan 3. Okay, so sini turun 2. Sini turun 2. Sini turun 2. Sini bahagi dengan berapa? 3. 27 bahagi 3 dapat 9. Bahagi 3 dapat 9. So 9 belum lagi perdana, bagi lagi 3. Ni 2 turun 2 2 3. Sini jadi berapa? 9 bahagi 3 dapat jawapan 3. So 9 bahagi 3 dapat jawapan 3. So sekarang ini ada 3 grup. Okay, boleh kumpul kepada 3 grup, boleh kan? 2 3 2 3 2 3 3 kan? Yang sama, maksudnya ini 2 dengan 3, 2 dengan 3 itu 2 dengan 3. Maksudnya 216 itu sama dengan 2 darab 3 darab 2
darab ke darab 2 darab 3. So maksudnya betul lah tu kan, 3 grup, 1 2 3 kan, betul 3 grup yang sama kan. So, jadi berapa untuk darab ni? 2 kali 3 6 darab 6 darab 6 kan. Ok, so maksudnya 256 tu, maksudnya 256 tu sama dengan 6 kuasa 3. Ok, lepas tu bila dah jadi macam tu, tinggal tulis yang macam ni je lah. Maka punca kuasa 3 kenapa pula 256 216. ok, sorry ok, 216 216 yang sini ni 1 tadi kan. ok, maka punca kuasa 3 216 sama dengan ni, ada 3 kecil, sama dengan 6. Itu saja. ok, boleh. Ini untuk punca kuasa 3 lah. Banyak panjang explain untuk yang ni. ok, seterusnya ialah yang ni untuk kalau pecahan. ok, kalau pecahan sama juga, tanpa gunakan kalkulator juga. So apa kena buat kalau pecahan tanpa kalkulator? Benda yang sama tadi, yang tadi 1 kan, yang tadi 4 216. Kalau yang ni sama juga, buat 8 dulu, buat 125 tanpa kalkulator, benda yang sama. 8 ni berapa kali yang sifir 3 kali dapat 8 ni. ok, kalau pecah ni kita boleh guna kalkulator ni ya. okay, dia tanpa tapi kita guna 8 ni, kamu tekan yang ni dulu ni, 8 ni berapa ni 8 ni. ok, maksudnya 8 punca kuasa 3 8 berapa? 2. punca kuasa 3 125, punca kuasa 3 125 5. maksudnya yang ni 2 kuasa 3, ini 5 kuasa 3. Ataupun kamu buat yang begini, punca kuasa 3 8 per 125 sama dengan apa? 2 per 5 kan. Maksudnya yang ni kamu tulis 2 per 5, jangan tulis terus jawapan begitu. ok, maksudnya ialah kita guna kaedah tanpa kalkulator, dia akan jadi punca kuasa 3 yang ni ialah 2 per 5. Yang dalam tu dia akan jadi 2 per 5 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. ok, so sama dengan
punca kuasa 3 2/5 kuasa 3 kan. So sama dengan, ambil yang ini sajalah, ini potong kan, cancel, tinggal ini saja, sangat 2/5. Begitu. Okey. Bila tanpa kalkulator maksudnya kena ada jalan kerja. Okey, sama juga ni. Berapa ni? 81,192. Okey. Okey, kalau tidak ada kalkulator, kamu terpaksa buat yang begini. Yang ni. Yang pokok-pokok ni. Satu-satu. Okey, tapi bila ada kalkulator, kita boleh guna untuk jalan kerja. Buat 81, buat 192, yang pokok-pokok tu. Tapi sekarang ada kemudahan kita pakai. Walaupun dianggap macam tanpa kalkulator. Maksudnya dia mau jalan kerja lah. Okay, so punca kuasa 3. Tekan dulu. Punca kuasa 3 negatif 81/192. Berapa? Tengok. Negatif 3/4. Okay, so maksudnya yang langkah dia negatif 3/4 kali negatif 3/4. Maksudnya langkah dia sini adalah punca kuasa 3. Okey, negatif 3/4 kurungan darab, nampak senang-senang kan, 3/4 tutup kurungan darab, ya, bila negatif kena ada kurungan negatif 3/4. Okey, so sama dengan berapa? Punca kuasa 3 okey, negatif 3/4 3. So sama dengan ini, potong, tinggal yang ini saja, negatif so negatif 3/4. Ini sajalah. Okey. Okey, yang ini. Okey, bila pecahan nombor bercampur, kena tukar kepada pecahan tak wajar. So maknanya sama dengan punca kuasa 3, tukar dulu. Berapa per 8? 3 kali 8 apa? 3 kali 8 24. 24 tambah 3 27. Okey, tukar kepada pecahan ataupun yang ni, ambil yang ni, shift, ambil ni 3 3/8. Okey, tekan sama dengan 27/8. Okey, dia jadi 27/8. Maksudnya 27/8. Okey, lepas itu barulah kamu tekan yang punca kuasa 3. Berapa? Punca kuasa 3, shift punca kuasa 3, 27/8 sama dengan 3/2. So 3/2. 3/2. Okey, darab 3/2
darab 3/2. So sama dengan punca kuasa 3 3/2 kuasa 3. So sama dengan jawapan akhir 3/2. Step. Okey, kalau perpuluhan macam mana? Perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan tukar dia jadi pecahan supaya senang. Okey. Berapa kali macam mana tukar perpuluhan? Tukar perpuluhan tu biar dia sampai jadi nombor bulat. Berapa kali kena alih ni? 1 2 3. 3 kali alih bermaksud 30. Bermaksud dia ialah berapa? Bila kasih alih sampai jadi nombor, jangan sampai sini 2.7, sampai jadi 27. Dia jadi 27 per berapa kali kita alih tadi? 1 2 3. 3 bermaksud 30. 30 bermaksudnya 1000. 1 2 3. Itu maksudnya punca kuasa 3. Lepas tu apa dia buat? Macam tadi juga lah. Kita ulang proses yang tadi ni. Yang ni ulang proses tadi. Ni sudah pecahan kan? Ini perpuluhan. Cuma perpuluhan kena tukar dulu kepada pecahan. So maksudnya 27 per 1000. Shift yang ini 27 per 1000. Berapa? 3/10. Maksudnya di sini 3/10. 3/10 darab 3/10 darab 3/10. Okey, benda sama kita ulang. Lepas tu tukar dia jadi kepada kurungan kuasa 3 kan? Maksudnya 3/10. Sebab dia pecahan, kena simpan kurungan kuasa 3. Okay, so ini potong-potong tinggal 3/10. So sama dengan 3/10. Okay, soalan dia perpuluhan. So jawapannya juga perpuluhan lah. Alih balik perpuluhan. Berapa perpuluhan ni? 10. 1 kali alih. Kenapa 1 kali alih? Sini. Jadi 0.3. Kenapa 1 kali alih? Sebab dia ni 10. Okay, so jawapan akhir sama dengan 0.3. Okay, dia bagi perpuluhan, kita jawab perpuluhan. Okay. Okay, yang ni lagi. Tukar kepada pecahan. Berapa? 0.008. Okay, sama dengan berapa kali alih? Macam nombor bulat 3 kan? 1 2 3. Bila 3 dia jadi berapa? 8. Berapa? Per 1000. Kenapa 1000? Sebab 3 kali kan ada negatif, so simpan negatif. Okay, lepas apa dibuat? Tekan kalkulator kan. Apa? Negatif 8 per 1000. Shift ini negatif 8 per
1000. Berapa dapat? Negatif 1/5. So negatif 1/5. Negatif 1/5. Darab 3 kali lah. Darab negatif, sebab negatif kena ada kurungan 1/5. Okey, darab negatif 1/5. Okey, lepas tu kumpulkan jadi kuasa 3. Okey, benda sama saja. Negatif 1/5 kuasa 3. So sama dengan ni, potong jadi negatif 1/5. Okey, negatif 1/5 tukar kepada perpuluhan. Macam mana? Yang ni per 10 senang lah. Ataupun yang ni boleh kita buat, yang ni lah guna kalkulator. Apa? 3/10 kan? 3/10 tekan sama dengan, tekan yang ini 0.3 kan? 0.3. Jadi yang ni 1/5 negatif. So tekanlah negatif 1/5 tekan sama dengan, tekan yang ini. So negatif 0.2. So jawapan dia negatif 0.2. So jawapan. Okey, boleh? Okey, seterusnya 3.2.6 menentukan punca kuasa 3. Ini dengan kalkulator. Dengan kalkulator senang lah. Terus jawapan ni. Okey, so ni ni boleh lah terus jawapan. Terus jawapan. Macam mana jawapan? Tekanlah punca kuasa 3 24 shift. Yang tadi juga kita buat, cuma yang ni boleh terus ambil jawapan dia. Okey, dibilang betul kepada 2 tempat perpuluhan. Betul kepada 2 tempat perpuluhan. So yang ni kita tekan tadi dapat apa? 2.88449. Okey, 2.88449 .889. Ada lagi belakang kan? Okay, sebab dia minta 2, kita ambil sampai begini. Okey, bundarkan 2 sini. Sini kan? Kita mau 2 sini. 2 ni saja. Okey, 2 perpuluhan saja. Okey, tengok yang ini. Yang ini kurang daripada 5. Maksudnya yang ini tidak payah dibuat apa-apa, tidak payah tambah 1. So jawapan akhir ialah 2.88. Okey, yang ni sama juga. Okey, tekan kalkulator. Punca kuasa 3 negatif. Punca kuasa 3 negatif 104.8 sama dengan, okey, panjang negatif 4.7146. Kita ambil sudah negatif 4.7146 negatif 4.7146. Kita mau 2 perpuluhan ni sampai sini, 2 perpuluhan sampai sini. Ni kurang daripada 5 kan? So sini tidak payah tambah. Okay, so jawapan akhir negatif 4.71. Okay, pasal yang ni pun sama. Tekan saja kalkulator, tak payah tukar kepada nombor apa ni, pencatat wajah, tak payah. Terus direct kalkulator. Berapa? Negatif
Yang ini, jangan ambil yang ni ambil yang ni. Ada 3 ni, 1, 2, 3. Shift ini. Okay, so negatif 1 2/9. Okay, tekan sama dengan negatif 1.0691. Maksudnya negatif 1.0691, negatif 1.0691. Ada lagi belakang, kita ambil sampai situ saja. So tengok, kita mau 2 perpuluhan situ, yang dikira yang di sini kan. Okey, tengok sebelah yang ketiga lebih besar daripada 4. Okey, so sini kena tambah 1. So di sini kena tambah 1. Bila tambah 1 jadi 7 kan. So jawapan akhir dia akan jadi negatif 1.07. Okay, so itu jawapan akhirnya lah. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya menganggarkan. Anggarkan kuasa, anggarkan punca kuasa. Okay, ini anggarkan kuasa. Okay, ni contoh buku teks juga ni. Okay, 4.2 dia dekat dengan siapa? Kita ambil nombor bulat yang terdekat. Okay, nombor bulat terdekat. Dia dekat dengan, kita anggar maksudnya kita agak-agak nilai nombor bulat. Dia antara, dia kalau garis nombor begini kan, garis nombor sini 4, sini 5, sini tengah-tengah 4.5. 4.2 tu dia mana? Ni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Ni 4.2 ni. 4.2. Dia dekat dengan siapa? Dekat dengan 4. Kan? 4.2 dekat dengan 4. So kita anggap dia 4. Maksudnya bila anggarkan, maksudnya 4.2 kuasa 3 tak boleh guna sama dengan. Okey, bukan sama, itu tidak sama. Kita anggar simbolnya begitu. Sama dengan beralun, lebih kurang, hampir, atau 4 kuasa 3. Lepas tu simbolnya begitu. Okey, 4 kuasa 3 berapa? 4 kuasa 3 adalah 4 kali 4 kali 4. Ya, kalau malas kira, kalkulator lah. Okey, 4 kuasa 3 berapa? 64. So 64. Okey, kita anggap. Okey, yang ni 180. Okey, anggarkan punca kuasa. Okey, punca kuasa. Yang ni kena tahu ambil siapa yang paling dekat. Maksudnya ni kamu kena ada senarai. Okey, senarai apa yang jawapannya dapat paling dekat dengan 180. Okey, maksudnya kena ada senarai. 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3, 6 kuasa 3. Ini semua kena tahu jawapannya. Okay, so maksudnya 1 kuasa 3 berapa? 1 kuasa 3 dapat 1. 1 bukan 1 kali 3 1 kuasa 3. 2 kuasa 3 berapa? 6 kan? Dia 2 kuasa 3, bukan 2 kali 3. 2 kuasa 3 dapat 8. So ni 8.
3 kuasa 3. Bukan 3 kali 3. Ramai yang jawab 9 tu nanti tu. 3 kuasa 3, 27. So, 27. 4 kuasa 3, 64. 4 kuasa 3, 64. Okay, belum lagi sampai 180. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 3, 125. 125. 6 kuasa 3, 216. 6 kuasa 3, 216. Okey, 180 di sini kan, tengah-tengah sini. Dia dekat dengan siapa? Dekat dengan 125 ke dekat dengan 216? Okey, macam mana mau tahu dia dekat? Tolak. Okay, tolak. Cari beza. 216 tolak 180. Ini beza dia dengan ni 36. Kalau dengan ni 180 tolak 125. Bezanya 55. Dekat dengan siapa? So dia dekat dengan ni kan. Okay, so maksudnya punca kuasa 3 180 dia menghampiri. Okey, kita anggap dia dekat dengan ni kan, 21 16 punca kuasa 3. So kalau punca kuasa 3 ni apa jawapan dia? 6 kan. So 6. Okey, faham? Kenapa ambil ni? Kenapa bukan ni? Sebab 180 dengan ni 36. Yang dengan ni 55 jarak dia. So dekat dengan ni lah. Okay, kita bila anggarkan maksudnya kita pilih yang paling dekat. You faham? Okey, last cari nilai. Okey, ini 3.29. 3.28 cikgu skip dulu. Okey. Okey, cari nilai ni senang. Ini senang. Tapi tak boleh guna kalkulator 100%. Boleh guna tapi kena ada jalan kerja. Yang ni cari jawapan. Berapa jawapan? 0.5 kuasa 2. Ni cari jawapan saja. Okey, 0.5 kuasa 2. Okey, kira sesuatu dapat jawapan, tulis 0.25. Okey, kemudian tambah. Tambahlah. Tambah berapa? Tambah inilah. Ini apa jawapan ini? Punca kuasa 3 1000. Punca kuasa 3 1000. 10. Okay, so tambahlah 0.25 tambah 10. 0.25 tambah 10 sama dengan 10.25. 10.25. Okey, mesti ada jalan kerja. Mesti ada ini apa jawapan dia. Ini apa jawapan dia, baru tambah. Okey, yang salahnya ini. Yang salahnya kamu buat ni 0.5 kuasa 2 tambah punca kuasa 3 1000. Okey, yang ni jawapan terus. Ini terus jawapan ni. Yang ni yang salah. Betul. Yang ni yang tidak mau. Sebab tidak ada jalan kerja.
Mesti ada jalan kerja. Yang ini apa jawapan dia, yang ini apa jawapan dia, baru tambah. Okey, maksudnya buat satu-satu. Okey, yang B sama juga. Yang ni negatif 3 kuasa 3. Tidak mau. Tidak mau kamu buat negatif 3 kuasa 3 tolak punca kuasa 2 64. Punca kuasa 2 64. Okey, ini jawapan dia tidak mau. Tidak mau terus sama dengan berapa tadi? Negatif 35. Okey, tidak mau yang ni terus. Okey, tidak mau. Okey, yang ni tak mau. Okey, so apa kena buat? Satu-satu. Cari jawapan untuk ini dulu. Okey. Negatif 3. Negatif 3 kuasa 3. Negatif 27. So, sini tulis dulu. Negatif 27. Rosak pen ni. Okey, negatif 27. Yang ni tolak. Cari jawapan ni. Punca kuasa 2 64. Punca kuasa 2 64. Berapa? 8. So 8. Baru tolak lah. Negatif 27 tolak 8. Tanda sama, buat tambahkan. Tanda ikut 27 tambah 8 35. Sama juga lah. Ataupun negatif 27 tolak 8. Berapa? Negatif 35. Baru negatif 35. Negatif 35. Okey. Okey, last. Ada lagi contoh. Ini 3 sama juga. Bahagi. Okey, tulis benda yang sama. Okey, negatif 25 punca kuasa 2 25. Okey, punca kuasa 2 25. Jawapannya 5. Okey, tulis 5. Okey, tambah ini kurungan negatif 0.2 untuk kurungan kuasa 2. Jawapan 0.04. 0.04 bahagi. Masuk apa sini? Punca kuasa 3 0.008. Berapa dapat jawapan? 0.2. So 0.2. Okey, so apa jawapannya? Ini ikut susunan. Ini dah jadi board mass. Integer kita belajar. Board mass balik. Siapa duluan? Yang ini duluan kan? Ada tambah, ada bagi. So buat ini dulu lah. Yang ini turun 5 tambah. Yang ni kalkulator 0.04 bahagi 0.2. 0.04 bahagi 0.2. Berapa? 0.2. So sini 0.2. So sama dengan 5 tambah 0.2. 5 tambah 0.2 sama dengan 5.2. So 5.2. Okay, contoh last D. Yang ni tekan kalkulator. Punca kuasa 3. Okay, shift punca kuasa 3 ada negatif. Okay, ambil pecahan. Negatif 3 per 8. Okay, tekan sama dengan dapat jawapan negatif 3 per 2. So negatif 3 per 2. Okay, ini kurungan. Buat ini dulu kan kurungan.
Tapi dalam kurungan ada begini kan, maksudnya darab kurungan ini. Selesaikan ni, jangan terus satu kali terus. Ini punca kuasa 2 36. Punca kuasa 2 36 berapa? 6. Okey, ini jawapan dia 6. Tolak 2 kuasa 3 berapa? 2 kuasa 3 8. Tolak 8. Lepas tu ada kuasa 2. Kuasa 2 benda sama konsep buat mas. Okey, buat dalam bracket dulu. Dalam bracket yang ni salin balik, negatif 3/2 darab yang ni 6 tolak 8. 6 tolak 8 sama dengan negatif 2. So jawapan yang di sini negatif 2 kuasa 2. So kurungan kuasa 2 yang ni salin dulu, negatif 3/2 darab apa jawapannya ni? Kurungan negatif 2 kuasa 2 4. Kemudian last darab lah, negatif 3/2 darab 4. So negatif 3/2 darab 4 dapat apa? Negatif 6. So negatif 6. Okey, jawapan dia negatif 6 Okey, dah faham? So kamu ulang-ulang. Okey, video ni panjang sikit lah. Okey, apa pun boleh ulang, tengok dah faham, kemudian buat latihan yang cikgu bagi. Okey, semoga semua boleh buat latihan yang cikgu bagi. Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat belajar. Terima kasih.